sentiasa 3, 4, 5 nak sekali. Mungkin kadang-kadang ada tajuk yang dapat 3, ada tajuk yang dapat 1, ada tajuk yang dapat 2. Itu pun kita panggil TP tidak stabil. Okey. Kalau keadaan sedemikian, kita tak kisah. Kita bagi TP berdasarkan kemampuan dia dalam tajuk tersebut. Sebab tu contoh dalam bahasa Melayu. Ada budak tajuk lisan, dia boleh mencapai TP 4. Tapi tajuk menulis, dia mungkin dapat TP 1. Sebab budak ni dia boleh bercakap. Tapi menulis dia tak boleh. Tapi masa mengajar tajuk lisan, dia dapat TP berapa? 4, 5 bagi ya. Jangan kita hukum dia. Oleh kerana dia tidak boleh menulis, maka untuk tajuk tu pun kita bagi dia rendah. Okay. Untuk tajuk yang dia boleh, dia mampu capai TP berapa, kita bagi. Sebab bermakna menandakan kepada kita bahawa untuk tajuk yang sedemikian, dia mampu mencapai TP tu. Tapi bagi tajuk yang dia tak mampu, kita bagi TP sebenarnya dia tu berapa. Jadi maka adalah budak tu dia akan dapat TP 1, TP 2, TP 5, TP 3, TP... Nanti orang tanya, kenapa budak ni TP macam-macam ni? Sebab dalam kurikulum kita ada tajuk yang berbagai-bagai. Ada murid, dia boleh tajuk tersebut. Tapi tajuk lain dia tak boleh. Sama juga dengan matematik. Ada setengah tajuk, budak ni boleh kuasai. Ada setengah tak dapat. Bagi tajuk yang dia boleh, kita bagi TP berapa dia dapat. Bagi yang tak boleh, kita bagi TP berapa yang sepatutnya dia dapat. Jadi tak apa dia macam gerak pun, turun naik. Sebab itu adalah kebolehan dia. Itu satu berkaitan dengan TP yang tidak seimbang. Ya, masalah berkaitan dengan COVID, semua ada masalah yang sama. Saya rasa untuk pelaporan yang pertama, untuk rekod guru tu mungkin dia adalah budak ni dapat TP 2 ke sebelum cuti. Tapi sekarang mengajar, dah jatuh balik TP 1. Okey, TP 1 lah. Sebab masalahnya bukan saja berlaku di sekolah kita, di lain pun macam tu juga. Sebab budak tak hadir, kelas tak dapat dilaksanakan, kelas online tak dapat dilaksanakan. Jadi kita bermula dengan yang baru. Selepas ni kita bermula yang baru. Yang lepas tu lepas. Yang lepas tu lepas. Tapi dalam catatan kita, kalau dia tu dapat satu lah, saya dapat 2. Okay, jangan kita frust, bawa ni dah dapat TP 2. Dah ada COVID punya masa PKP ni, aku nak ngajar ni, dia tengok dapat TP 1 balik. Tak apa, TP 1 lah. Okay. Cuma saya bagi tahu tadi, pastikan yang 1 tu atau yang 2, mesti kita kena ada rekod intervensi yang kita perlu buat kepada murid-murid tersebut untuk membenarkan kita memberi dia TP 1 dan 2. Kalau tidak, tak dapat. Kita kena usaha juga macam-mana pun, buat latihan, buat aktiviti supaya murid itu dapat. Okey, bahasa Melayu ikut kemahiran bukan tajuk. Ikut kemahiran. Saya pun tak tahu juga kemahiran atau tajuk. Kalau kemahiran lah. Ada kemahiran membaca, betul kan? Kemahiran membaca, baca bahasa Inggeris, listening, speaking. Ada lain. Ada mungkin budak yang boleh speaking, tapi listening tak boleh. Tengok tajuk mana yang dia boleh, maka tajuk tu kita bagi. Kemahiran tersebut kita bagi. Kalau salah sebut tajuk, okey lah. Dia tidak ikut tajuk, okey. Ikut kemahiran, bagi saya kemahiran tajuk tu sama sebab saya tak mengajar bahasa Melayu. Tapi bagi cikgu yang mengajar subjek tu mungkin dia lebih tahulah kenaan dengan sama ada kemahiran atau tajuk. Okay, Muhammad Zuhaimi berapa kali berekodan wajib PBD sebenarnya? 2 kali atau 3 kali setahun? Berekodan setiap kali kita habis satu tajuk, kita kena rekod. Yang 2 kali setahun itu pelaporan. Bermakna apabila kita masuk kelas, cikgu Zoom, kita masuk kelas, kita mengajar satu tajuk, habis satu tajuk kita kena rekod. Kita kena rekod di mana kita nak rekod? Nanti lepas ni saya bagi tahu di mana tempat kita nak rekod. Sebab nanti daripada rekod kita itulah nanti apabila wujud pelaporan pertengahan tahun, kita pun buka rekod kita tadi. Baru kita tengok, pelajar ni rekod pertama kita macam ni, rekod kedua kita macam ni, rekod ketiga macam ni. Barulah di pertengahan tahun kita pun boleh bagi pencapaian pertengahan tahun dia berapa dia dapat. Okey, itu menjawab soalan Cikgu Zul Aimi. Cikgu Hawari, adakah boleh turun TP setelah murid mencapai TP yang lebih tinggi? Boleh. Tak jadi masalah. Sebab ada, macam saya bagi tahu tadi, ada tajuk yang murid tu memang dia hebat. Dia dapatlah TP tinggi. Tapi tajuk seterusnya, dia tak boleh. Dia dapat TP yang rendah. Dia tidak ada istilah, apabila dia dapat TP 6, maka sampai bila dia dapat TP 6. Dah. Sebab tu dalam kurikulum kita, dia tulis setiap tajuk TP 1 hingga 6, TP 1 hingga 6, TP 1 hingga 6, TP 1 hingga 6. Bermakna semua orang ada layak dapat TP 1, semua orang layak dapat TP 6. Jadi dia bergantung kepada kebolehan murid tentang tajuk tersebut.
Macam agama mungkin budak yang tidak pandai menghafaz berkenaan dengan murid barangkalilah menghafal Quran mungkin dia tak dapat rendah. Tapi mungkin dari segi amali lain dia dapat tinggi untuk tajuk lain. Jadi untuk tajuk lain yang dapat tinggi dia dapat tinggi, yang rendah tu dapat rendah. Nanti apabila kita buat macam tu, datang berjumpa dengan ibu bapa tanya, kenapa yang ni dapat rendah? Kita maklum lah. Tajuk ni anak cik memang boleh, tapi tajuk ni anak cik tak dapat. Kita ada rasional dia. Ini yang jadi masalah apabila kita berjumpa dengan ibu bapa kita jadi takut. Apabila ibu bapa tanya, kenapa tajuk ni anak dia tak pernah dapat benda ni? Sebab kita tidak ada evidence untuk kita bagi kepada murid. Tapi kalau kita ada evidence, kita tahu bahawa murid kita ni memang yang ni betul mampu dapat, kita ada jawapan kepada murid. Kita boleh tahu bahawa murid ni boleh, yang mana dia dapat tipi rendah, bermakna murid kita tu lemah dari segi tajuk tu. Jadi kita nak buat kelas tambahan dan sebagainya, kita boleh ambil tajuk-tajuk tersebut untuk kita buat tambahan. Okay, matematik ikut tajuk, bahasa Melayu ikut kemahiran, ikutlah cikgu Yus. Kalau ikut tajuk lah. Okay? Kalau yang ikut kemahiran lah. Jadi bergantung pada murid masing-masing. Murid berkeperluan khas, bagaimana penilaian yang perlu dilakukan? Baru-baru ni BBK saya tak pasti sekarang ni dah siap atau tidak. Dia dah keluarkan satu bentuk template pelaporan untuk murid berkeperluan khas. Sebab dia tidak menggunakan pelaporan seperti mana pelajar-pelajar biasa. Tapi caranya sama, mungkin skop cara dia, TP dia tu mungkin lebih rendah sesuai dengan produk berkeperluan khas. Okey, yang mohon izin mencelah Tuan Haji. Untuk AI, dia akan ditadbir urus dan disilih oleh kami ada 2 orang pegawai sekolah rendah dan menengah. Dan setahu saya mereka memang dah ada buat pendaftaran kalau tak silap. Siapa tak pernah tengok dia punya instrumen dia? Pernah tengok tak? Puan Sofi pernah tengok instrumen untuk pendidikan kelas? Belum. Jadi saya pun tak sepatutnya nak tengok sebab kita di IPG ni kita tidak ada benda tu, jadi saya tak sempat nak tengok bagaimana bentuk waran dia yang kita guna untuk buat pelaporan. Masih dalam proses sebenarnya, awal lagi ni. Okay, kalau masih dalam proses, cikgu gunalah dulu apa yang ada, tapi standard dia tu lebih rendah lah. Satu kali lagi saya ingatkan cikgu, nak kongsi cikgu. Dia TP6 budak tahun 1 dengan TP6 budak tahun 2 dia tak sama. Aku juga dengan TP6 3. Kita jangan katakan kita biasa mengajar satu kita mengajar kelas budak tahun 5. Satu kita mengajar budak tahun 1. Level kita nak bagi TP6, TP5 budak tahun 1 dengan level yang kita nak bagi TP5, 6 untuk budak tahun 5, ia berbeza. Kita jangan letak tahap yang tinggi macam budak tahun 5 untuk kita bagi dia TP6 ke budak tahun 1. Kalau tidak macam tu, sampai bila budak tahun 1 takkan dapat. Okay, sesuai dengan usia dia, dengan umurnya, dengan pelanggannya. Okay. Jadi apabila meningkat umur tu, saya punya internet out pula. Okay. Dia punya kebolehan dia berbeza. Jadi TP6 budak tahun 1 dengan TP6 budak tahun 5 dia berbeza. Okay. Jangan kita main gaul sekali, ni tak boleh ni. Kalau kita nak fikir budak tahun 1 siapa dengan tahun 6, memang sampai bila-bila tak samalah budak tu. Okay. Cuba kita tengok TP, walaupun kadang-kadang dalam DSKP tu nampak standardnya tinggi tahun 1 macam budak tahun 6. Tapi kita sebagai guru, kita boleh pemudahkan dia sesuai dengan TP6 untuk tahun 1 ni bagaimana. Supaya apabila kita mengajar tu, murid mampu mencapai benda tu. Sebab saya tengok banyak juga tajuk-tajuk yang budak tahun 1 mampu mencapai TP6. Dan bergantung kepada kebolehan murid tu. Sebenarnya murid ni dia senang saja sebenarnya kita nak bagi TP. Dia kebolehan murid itu mencapai TP6, TP4, TP5. Saya tengok bukan faktor utamanya murid. Yang faktor utamanya bagaimana guru tu merancang aktiviti untuk dia. Murid ni dia buat je. Dia buat, dia join. Tapi kalau kita tidak sediakan satu landasan untuk dia bergerak ke situ, maka pencapaian dia tu akan jadi macam tu lah. Jadi bagaimana guru jika guru darjah 1, guru darjah 2, dia nak rangka aktiviti supaya dia boleh heret budak tersebut mencapai TP sedemikian. Itu yang kita nak, kalau tengok dalam kita panggil nama baru pendidikan,
bukan nama baru, apa dia yang bekas pengarah pendidikan tu pengarah bagi antara ajakan-ajakan dalam pendidikan, dia nak supaya kursus-kursus kepada guru, kursus pedagogi, kursus program dilaksanakan kepada guru dengan harapan guru tadi boleh bergerak ya daripada cara lama kepada cara baru. Bagaimana nak merangka pengajaran supaya boleh memenuhi keperluan sukatan untuk memenuhi kebolehan murid-murid tadi. Saya tak boleh tengok dah dia punya tu dah mati dah komputer lagi satu. Komen saya terus saya ni. Ini tajuk yang seterusnya untuk subjek sains. Tadi subjek bahasa Melayu ini subjek sains. Dia menggunakan standard pembelajaran. Standard pembelajarannya 1.13 mengukur dan menggunakan nombor. Okay, tahap TP1 dia memilih peralatan yang sesuai bagi mengukur satu kualiti. Mudah dapat TP1. Ini saya rasa sains apa ni? Sains tahun 3 atau tahun 4 saya tak ingat. TP5 membuat justifikasi kesesuaian alat dan unit piawai yang digunakan bagi aktiviti yang dijalankan. Saya rasa untuk tajuk ni TP5 ramai budak boleh jawab. Okay, dia ambil alat, dia bagi tahu justifikasi kenapa alat ni sesuai atau tidak. Kita bertanya dia aktiviti. Dia pergi dalam aktiviti dalam kelas, okey dia pergi situ, ya aku bagi tahu okey alat ni sesuai digunakan ni sebab gini. Dia dah mampu dapat TP5 pun. Yang keenam, menunjuk cara untuk mengukur menggunakan alat unit piawai dengan teknik. Dia letak alat penimbang, letak alat, dia beri tunjuk cara. Takkanlah dalam satu kelas tu tak ada murid kita yang mampu mencapai macam tu. Kita tunjuk cara ukur alat. Ambil alat dia ukur unit piawai tu, kalau ada timbangan, ada semua, dia pun bagi tahu. Saya rasa banyak ramai alat murid kita akan dapat. Tapi walaupun tajuk yang sedemikian senang, kita tengok kadang-kadang guru kita tak berani nak bagi TP6. Sepatutnya budak tu dah boleh buat. Sebab untuk taksiran ni TP-SP ni murid tak tahu ni. Murid tak tengok. Yang tengok TP-SP ni cikgu je. Murid dia laksanakan aktiviti je. Jadi sebab tu saya kata bagi tahu tu, masa kita buat aktiviti tadi, kita kena ada langkah. Bagaimana langkah supaya murid ni boleh tunjuk cara mengukur menggunakan alat. Dalam sesi pengajaran kita tu adalah nanti di akhir pengajaran tu budak tu pergi ke tempat alat satu timbangan, dia cerita ke dia buat macam mana untuk mencapai TP6. Jadi katakan tiba-tiba kita buat tak ada separuh budak kita mencapai TP6 dia tajuk ni. Separuh lah kita bagi. Jadi dia boleh. Jadi kita keyakinan tu kita nak. Tapi selagi kita tak buat macam tu, macam mana kita nak ada satu indikator kita nak bagi TP berapa kepada murid? Okay. Ini sains juga pembiakan dan pembesaran manusia. Dia pembiakan dan pembesaran manusia. 3.11 menyatakan cara manusia membiak. 3.12 memelihara perubahan yang berlaku dari sejak kelahiran hingga besar. Yang ketiga, mengikhlas pembesaran adalah berbeza. Memelihara bahawa anak mewarisi ciri daripada ibu bapa. Memberi contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapa. Mungkin guru sains apabila dia lihat 1, 2, 3, 4, 5, benda ni nak menceritakan berkenaan dengan perihal proses pembiakan dan pembesaran manusia. Apa dia aktiviti yang perlu kita buat dalam kelas. Jadi cikgu sains, bagaimana apa aktiviti sesuai nak buat? Tapi di sini untuk subjek sains ni dia dah ada cadangan aktiviti, dia siap-siap dah perbincangan berdasarkan gambar individu tentang perubahan dari bayi. Dia tunjuk gambar. Jadi cikgu buat aktiviti dalam kelas, sebelum pada ajar tajuk ni baru minta budak-budak dalam kelas, okey, siapa ada gambar dia masa kecil, gambar dia masa besar, ada beberapa gambar daripada dia baru lahir, dia merangkak, okey bawa sini minggu depan kita nak tengok. Mungkin budak boleh bawa. Okey lah. Nanti tampal sama-sama tengok, okey apa perubahan yang berlaku. Ini dia umur 1 tahun, dia umur 2 tahun, dia umur 3 tahun lah. Jadi boleh budak-budak boleh bercerita. Kalau kita ada dua pelajar yang bawa gambar, sah ada budak boleh buat di TP6. Membuat rumusan pembesaran standard video dah berbeza. Sebab ada gambar tu mungkin budak tu hitam, putih, gemuk, benda kecil. Budak boleh buat rumusan. Kenapa budak ni macam ni? Kenapa budak ni macam ni? Tapi persediaan kita. Persediaan kita untuk laksanakan aktiviti itu bagaimana? Tu saya kata benda ni sebenarnya budak boleh mencapai TP seperti mana yang digariskan. Tapi oleh kerana kita terbatas aktiviti kita, menyebabkan kita nampak sukar
untuk kita buat supaya pelajar itu mencapai TP itu. Tapi sebenarnya kalau kita rancang betul-betul, untuk mencapai TP 5 itu cukup senang. Okay, TP 5, buat rumusan pembesaran. Jadi setiap budak cerita, okey, kenapa budak ni pembesaran macam ni, yang ni kenapa macam ni, yang ni kenapa macam ni. Saya rasa mampulah mencapai TP 5. TP 6 dia apa dia? Oh, tak ada TP 6 dia. Okey. Jadi saya tak sukar, bukannya sukar. Yang sukarnya ialah cikgu. Yang sukarnya ialah cikgu. Cikgu yang sukar. Yang murid, dia hanya ikut apa perancangan guru. Kalau guru merancang untuk mencapai TP mana-mana, insya-Allah murid akan dapat melaksanakan, walaupun tidak semua murid akan dapat, sebahagian murid akan dapat dan sebahagian lagi tidak dapat. Yang dapat, maka dapatlah dia TP berapa yang sepatutnya dapat. Yang tak dapat, kita bagilah TP berapa yang sepatutnya dia dapat. Okay. Ini contoh tadilah yang dikatakan kemahiran apa semua ni tadi. Okay, kemahiran cikgu dah faham tadi tu pengetahuan yang merah tu kemahiran memberi sebab dalam sesi pengajaran kita yang merah tu mencerminkan bentuk aktiviti yang kita nak buat dalam kelas. Okay, kemahiran tu memberi contoh makanan. Kalau nak beri contoh makanan, apa dia aktiviti yang yang pelajar perlu buat, yang perlu guru rancang supaya pelajar tu boleh laksanakan. Mengiplak kepentingan makanan, mengiplak ni apa dia tahu cikgu saya. Okay. Menjelas dengan contoh, nak jelaskan dengan contoh, perlu buat bagaimana dalam kelas nanti budak jelas. Okay. Menakul kesan pengambilan makanan, menakul ni buat rumusan boleh, buat penilaian boleh, kesan pengambilan makanan. Bagaimana kita nak buat dalam kelas supaya aktiviti itu ada. Jadi tugas cikgu, tugas cikgu untuk kena pasti yang mana merah. Sebab merah itu nanti mencerminkan kepada kita bentuk aktiviti yang perlu kita buat supaya yang hijau, yang biru itu boleh budak tu tahu. Ini ni contoh-contoh lah. Okay, contoh TBI tadi ataupun kita panggil apa, the big idea, kefahaman keseluruhan. Jadi kita tengok kefahaman keseluruhan 3.21 hingga 3.25. Oh, tajuk ni nak ajar apa sebenarnya. Kita pun tengok TP 6 dia. TP 6 berkomunikasi secara kreatif dan inovatif jenis makanan. Maka cikgu kena buat untuk membolehkan budak ni mencerita secara kreatif dan inovatif, mungkin buat sajak apa semua berkenaan dengan contoh makanan. Maka kita buatlah laksana aktiviti dalam kelas. Okay. Kalau tak dapat TP 6 pun mungkin akan ada budak tak dapat berkomunikasi tapi dia boleh rancang satu hidangan makanan berdasarkan piramid makanan. Takkanlah budak kita tak boleh buatnya tu. Mudah je buat piramid makanan. Okay. Jadi kita bagilah berapa TP yang sepatutnya dia dapat. Okey tuan-tuan, itu dari segi kita rancang aktiviti. Dan kita rancang aktiviti. Ini contoh aktiviti. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni contoh aktiviti yang telah disenaraikan oleh bahagian perkembangan kurikulum. Dia bagi kita 5 contoh aktiviti. Tapi kalau cikgu ada contoh lain, cikgu boleh guna contoh lain ni. Dia bagi contoh je ni, bukan wajib. Bukan mewajibkan kita menggunakan 5 contoh aktiviti ini. Dia bagi contoh kepada kita. Tapi sekiranya kita tak perlu, kita nak buat contoh lain dan kita banyak lagi contoh lain, gunalah contoh yang cikgu ada. Okey. Apabila kita dah kena pasti standard kandungan dalam pembelajaran di SKP, kita pun dah tengok dah tahap penguasaan 6. Tahap penguasaan 6 untuk tajuk kita ajar tu apa dia? Maka tugas kita yang seterusnya adalah kita kena pasti 1 atau 2 aktiviti yang sesuai. 1 atau 2 aktiviti yang sesuai. Aktiviti yang bagaimana yang sesuai kita nak buat untuk mencapai itu. Di sini dia gariskan aktiviti bercerita ada, aktiviti permainan ada, aktiviti kuis ada, aktiviti apa lagi? Aktiviti projek kecil ada,
aktiviti main peranan ada, macam-macam aktiviti yang kita boleh buat dalam kelas untuk membolehkan kemahiran dan pengetahuan murid itu diajar dengan bagus. Yang tinggalnya kita nak buat atau tak mau buat. Yang tinggalnya kita nak buat atau tak mau buat. Tapi selagi kita tak buat, seperti mana kita maklum, selagi kita tak buat, selagi itulah kita tak boleh nak bagi TV kepada murid. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Aktiviti tadi, saya nak rujuk aktiviti sekejap. Aktiviti saya sekejap. Saya nak kongsi slide lain sekejap.